Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madia dan juga rakan-rakan yang dihormati sekalian. Okey, sekarang tibalah giliran saya untuk membentangkan Global Outreach Program kami yang seterusnya. Okey, pertama sekali ingin saya perkenalkan diri saya dahulu. Okey, saya Syahrul Zaman bin Kamaruddin dari Fakulti Pendidikan khusus Sains serta Pendidikan Kimia tahun 4. Okey, pertama sekali saya memperkenalkan program yang kami jalani. Okey, untuk program yang kami jalani ini, okey, pesertanya terdiri daripada 16 orang pelajar jazah sarjana muda dan juga 17 pelajar pasca jazah, iaitu pelajar master dan juga pelajar PhD. Okey, program ni berlangsung bermula pada 13 sehingga 19 Disember 2009 yang lalu dan kami telah pergi ke Guangzhou dan Shenzhen di China. Dan sepanjang kami menjalani program tersebut, suhu di sana adalah antara 5 sehingga 10 darjah Celsius. Berbanding Malaysia ni kemarau panas kan. Okey. Pertama sekali saya ingin berkongsi pengalaman yang kami lalui sepanjang berada di sana. Okey, perkara pertama adalah masyarakat di sana mengamalkan budaya hidup yang sihat. Okey, kita dapati setiap kami dihidangkan makanan, makanannya adalah tawar dan juga tanpa gula. Okey, bayangkan sarapan pagi nasi goreng tawar, air teh pula tak ada gula. So maksudnya memang menyihatkan lah. Memang kita tak boleh terima sebab bukan yang biasa kita makan kat sini kan. Tapi sebenarnya apa yang saya dapati berkesan kalau kita amalkan diet macam tu, sebab dekat China susah nak cari orang yang obesity. Pernah kami jumpa orang Cina berbadan besar pun rupanya orang Malaysia juga. Bila borak-borak rupanya grup daripada Paguh rasanya. Maksudnya budaya Cina tu sendiri menjamin kesejahteraan hidup dan kesihatan hidup. So siapa nak berdiet boleh contohilah budaya masyarakat Cina ni. Dan juga mereka mengamalkan makanan berteraskan bijirin seperti barley dan juga soya. Okay, mereka juga mengamalkan tai chi, di mana di pusat-pusat rekreasi ataupun taman riadah, pagi-pagi mereka berkumpul beramai-ramai buat senaman tai chi tu ramai-ramai tau. Buat ada muzik semua. So ramai yang makcik-makcik tu semua kan. Dia buat tai chi tu jadi sebagai aktiviti riadah dan saya nampak mereka tu umur mungkin dalam 50-an dan masih sihat lah sebab dia mengamalkan benda tu hari-hari. Okay, lepas tu dia orang juga mengamalkan pemakanan herba dan juga memakai jet untuk kesihatan. Dan mereka gemar untuk berjalan kaki ke tempat kerja dan berbasikal. Sudah menjadi tradisi mereka untuk berbasikal dan juga berjalan kaki. Dan Malaysia ni kalau nak jalan kaki mesti semua bising kan sebab nak naik bas. Kalau kat UTM tu semua orang tak nak pergi kelas kalau bas tak ada. Okey. Dan seterusnya pengalaman dalam segi pendidikan. Okey, kami sepanjang berada di Guangzhou, kami telah melawat South China Normal University dan universiti ini fokusnya kepada pendidikan dan juga bidang psikologi. Dan fakulti psikologi di universiti tersebut adalah antara fakulti psikologi yang terbaik di dunia. Dan apa yang kami dapati, peralatan-peralatan di sana memang canggih dan kebanyakannya tak ada di Malaysia dan ada pun sebilangannya di Universiti Malaya je. Saya nak tahu nama dia pun pelik-pelik nama dia kan. So nanti kalau nak boleh jumpa kemudian lah saya tengok report dia. Okey dan seterusnya pengalaman kami tentang tandas ni, dalam tandas dia tak ada paip dan juga tak ada tisu. So inisiatif sendirilah nak menghadapinya macam mana kan. Okey, dan pengalaman juga kami mendapati rakyat di sana memang komited pada kerja. Dia pagi-pagi je pukul 8, pukul 9 tu memang nampaklah semua rush, memang nampak bekerja-kerja untuk pergi bekerja. Dia orang tak berlengah-lengah lah sebab dia orang kebanyakannya naik pengangkutan awam. Dan kita nampak macam mana dia orang berpusu-pusu dan tergesa-gesa untuk pergi kerja. Dan masa-masa kami melawat Shenzhen, kami dimaklumkan yang bandar Shenzhen tu pada asalnya adalah sebuah perkampungan nelayan. Dan dalam masa 30 tahun, dia boleh membangun sebagai sebuah kota metropolitan. Dan kita boleh katakan dia lebih maju berbanding Singapura kerana bangunan dia jauh lebih tinggi daripada Singapura. Dan memang canggih lah design dia semua. Dan dia mengamalkan dasar ekonomi terbuka di mana setiap mana investor atau pelabur dari luar boleh datang buat pelaburan di sana. Sebab tu dia boleh membina bangunan. Untuk membina satu tingkat bangunan dia boleh siapkan masa 3 hari. Jadi ada bangunan yang menjadi trademark Shenzhen iaitu 66 tingkat. Dia boleh siapkan bina dalam masa 13 bulan. Okey, dan seterusnya adalah kita dapati teknologi untuk sistem pengangkutan di sana memang canggih, di mana lebuh raya dia 5 tingkat dan lorong jalan raya dia
8 lorong. Dan berbanding Malaysia biasa 4 ataupun 3 je kan. Dan reka bangunan dia memang canggih dan mencakar langit. Okay, seterusnya kami juga dapat melihat betapa padatnya penduduk di sana. Dan di Guangzhou sendiri mempunyai 14 juta penduduk, manakala Shenzhen mempunyai 8 juta. Dan disebabkan penduduk tu yang sangat padat, setiap keluarga dihadkan seorang anak saja. Dan siapa yang melebihi seorang akan didenda sebanyak 500,000 yuan, bersamaan 250,000 ringgit Malaysia. Jadi better tak ada anak lebih lah daripada kena bayar kan. Dan tapi kalau sanggup boleh lah buat anak lebih. Okay, lepas tu sebabkan penduduk dia padat, pemerintahan dia akan merancang bandar dia dengan sistematik supaya kepadatan tu menjadi tidak ketara. Sebab nanti bila penduduk dia padat, kalau sistem tak betul, nanti negara jadi kotor, banyak masalah sosial kan. Jadi kita nampak dia susun bandar tu memang sistematik lah. Lepas tu rumah pula kebanyakannya rumah pangsa. Dan rumah pangsa satu bilik pun sudah berharga hampir RM200,000. Ni kan kau nak beli rumah banglo ataupun rumah teres. Di sana tak banyak rumah teres, sebab rumah teres dengan rumah banglo memang mahal. Hanya orang yang bergelar jutawan je mampu. Okay, dan kami juga telah melawat masjid tertua di Guangzhou, berusia hampir 300 tahun. Dan menara masjid tersebut menjadi salah satu menjadi Guangzhou kerana menara kubah dia tu menjadi menara api panduan kepada kapal zaman dulu, sebab dia berhampiran dengan laut. Dan kami juga berkesempatan untuk menunaikan solat di dalamnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada cabaran-cabaran yang kami hadapi sepanjang berada di sana. Okey, perkara pertama adalah cabaran komunikasi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, masyarakat di negara sana memang tidak mahir berbahasa Inggeris langsung. Dan kita cakap nombor pun dia memang tak faham. Maksudnya dalam urusan jual membeli belah pun memang masalah lah. Kita masa buat conference dengan universiti sana pun, dia punya dekan sendiri pun perlukan translator untuk kita berbincang mengenai antara universiti kan. Dia masih perlukan translator. Jadi, maksudnya kita boleh bayangkan betapa lemahnya penguasaan bahasa Inggeris di sana kan. Sebab dia mementingkan bahasa ibunda dia sendiri. Dia boleh maju dengan bahasa dia sendiri. Sebab tu dia tak menjadikan bahasa Inggeris sebagai penting untuk negara dia. Okey. Masalah yang kami hadapi juga adalah mengenai masa. Lawatan tu singkat dan kami terkejar-kejar untuk pergi satu tempat ke satu tempat, dan menyukarkan kami untuk memperolehi maklumat yang sepatutnya kami perolehi. Dan masalah yang paling besar rasanya adalah cuaca dingin. Okay, suhu di sana antara 5 sehingga 10 darjah Celsius, dan apabila angin bertiup, angin tu sangat sejuk dan sangat menyukarkan pergerakan kami. 5 darjah Celsius tu maksudnya memang sejuk betul lah. Okay, seterusnya kita pergi pada makanan. Okay, makanan pula macam tadi saya cerita kan, makanan dia tak ada gula, tak ada garam kan. Dan susah mencari makanan halal kat sana sebab masyarakat Islam adalah minoriti. Jadi package yang kami tu ambil tu nasib baiklah, dia dah siap bawa kita kepada restoran-restoran yang makan halal. Jadi memang makanan tak ada masalah, cuma nak cari makanan kat stall-stall tu tak ada lah. Okay, seterusnya masalah tandas tadi. Tadi saya dah terangkan kan, tak ada air, tak ada tisu. Okey, seterusnya kita pergi pada pengetahuan baru yang kami perolehi sepanjang berada di sana. Okey, kami dapat mengetahui tentang budaya masyarakat Cina. Okey, sepanjang berada di Shenzhen, kami telah melawat Splendid China ataupun perkampungan budaya Cina. Di sana kita diberi peluang untuk melawat rumah-rumah masyarakat ataupun suku-suku kaum yang berada di China, dan kita juga diberi peluang untuk menonton persembahan kebudayaan masyarakat dia, maksud tarian, lakonan ataupun teater daripada masyarakat dia lah. Okey, seterusnya kami pergi juga melawat kilang sutera. Di situ kami diterangkan cara pembuatan sutera, cara pemprosesannya, dan juga cara untuk menilai grade sutera tersebut. Dan masa kami di sana, dia tunjukkan daripada segumpal benang sutera tu, kita boleh tarik tanpa dia putus. Sebesar-besar mana pun dia tak akan putus. Dan bila bakar memang tak akan terbakar. Okey, lepas tu ulat sutera ni bukan sahaja digunakan sebagai pembuatan fabrik, tapi dia juga boleh digunakan untuk produk kosmetik. Kerana mereka percaya benang sutera dapat melahirkan kulit yang selembut bak sutera. Ni memang orang sana cakap Dan ada juga di kalangan wanita-wanita yang kumpulan kami membeli krim tersebut kerana mahu mencuba. Okey, dan kami juga pergi melawat kilang jet, dan di sana kami belajar mengenai cara mengetahui sama ada jet itu asli ataupun tidak, ataupun
sama ada dapat asli ataupun dia punya grade tu kan, sebab setiap jet dia ada grade yang berbeza. Jadi di sana kami diterangkan tentang mengenal pasti grade-grade tersebut melalui kita boleh ketukkan jet tu, melalui bunyi dia kita tahu sama ada dia asli ataupun tidak. Okey, dan kami juga diterangkan cara mengenal pasti wang palsu. Okey, di China untuk pengetahuan semua, sindiket buat mata wang palsu memang berleluasa, terutamanya wang bernilai 100 yuan. Ni saya ada contoh Okey. Ni ada duit 100 yuan dan dia bernilai RM50 lah Malaysia. Dan kita nak tahu dia tulen ke tidak, kita bunyikan yang tu. So kalau dia ada bunyi maksudnya dia asli, dan kalau kita buat macam tu dia senyap, duit tu duit palsu. Lepas tu dia kan terkena herba, ada juga dia punya plaster berubat tu kan. Dan kalau sakit koyok nama dia kan. Kalau kita sakit-sakit sendi ke, sakit bola lepas main bola ke, cedera otot kan, tampal tu okey lah. Lepas tu ni pula mainan tradisional mereka, dia petang-petang tu dia main macam dia sepak-sepak macam sepak raga lah. Dia buat main bulat tu, main timbang-timbang. Okey, lepas tu dan kita tahu kan China banyak barang elektronik kan. Ni adalah E71i. Harga Malaysia 1,200, kat sana baru RM130. Dan dia memang exactly sama dengan apa yang ada kat Malaysia ataupun pasaran dunia. Cuma bezanya dia ada aerial. Aerial ni sebab untuk tengok TV dan juga dengan radio. Itu je lah. Okay, sekian saja pembentangan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.